Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raub pergi ke Pontian, singgah pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Bersama saya, Quratul Ainiah binti Mak Rasidi dari Sekolah Kebangsaan Dato' Usman Awang, Kota Tinggi. Wa ana Muhammad Fahmi bin Abi Bakrin minal Madrasati Seri Aman Al-Wataniyah. Kami bersiaran langsung dari studio Sejaya Smart Digital Classroom, Kota Tinggi. Majlis berbesar hati dan ingin mengucapkan selamat menonton juga salam apresiasi kepada yang pertamanya, yang berbahagia Tuan Haji Mat Luqmanul Hakim bin Masyadi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Tuan Haji Zaimi bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Ustaz Muhammad Hanafi bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi selaku Tuan Rumah Ihtifal Lughawi Peringkat Negeri Johor. Yang dihormati Ustaz Maizatul Akmal Bukhari bin Muhammad Ali, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi selaku Pengelola Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Johor dan seluruh jawatan kuasa pelaksana. Yang dihormati pegawai-pegawai dari Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Johor, Pengetua dan Guru Besar seluruh Negeri Johor, Pegawai-pegawai teknikal negeri dan daerah, barisan panel hakim, para jurulatih, guru-guru pembimbing, warga pendidik, para peserta ihtifal lughawi, ahli-ahli jawatan kuasa, ibu bapa serta para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang kami ucapkan ke majlis penutupan rasmi Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Johor tahun 2022 secara dalam talian. مرحبا بكم في حفل الختام الرسمي للاحتفال اللغوي المدرسي لوزارة التعليم الماليزية بولاية الجوهر للعام 2022 في هذه جلسة الافتراضية. Hadirin sekalian, adat disembah, adat warisan, adat dijunjung, pusaka dikenang. Salam muhibah, salam pertemuan ke majlis bersejarah penuh gemilang. Nasihat bonda jadi azimat, buat menangkis tika melangkah. Dibaca doa memohon rahmat, moga majlis beroleh barakah. Tertib acara diteruskan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Azli bin Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Bandar Kota Tinggi. Untuk memimpin bacaan doa, dipersilakan. سيداتي والسادة المشاهدون الكرام، فلنتابع الحدث المضمون بلطائف من دعاء متلو من قبل الفضيل الأستاذ خير العزلي بن أحمد من المدرسة بندر الوطنية، فليتفضل مأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu
kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis ihtifal lughawi sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan peringkat Negeri Johor 2022 pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berkumpul pada hari ini kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Kami berkumpul untuk menghubungkan silaturahim antara kami, serta bersama mengembeling tenaga dan sokongan ke arah memertabatkan syiar Islam dalam kalangan pelajar, selari dengan transformasi pendidikan negara hari ini. Ya Allah, berkatilah usaha kami ini. Mudah-mudahan dengan usaha ini, anak-anak didik kami menjadi insan yang cemerlang di dunia mahupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan. Dan jadikanlah kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas bersegera menghindari keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairul Azli bin Ahmad atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. شكرا جزيلا للفاضل الأستاذ خير العزلي بن أحمد على إتمام الدعاء. Hadirin hadirat yang diberkati Allah sekalian, sesuai dengan keadaan global masa kini yang dilanda COVID-19 dan hasrat berterusan yang ingin memberikan penekanan terhadap kemenjadian murid dalam bidang da'i cilik, mimbar da'i, kalam Arabi, kalimatus sabah, mimbar da'i bahasa Mandarin, nyanyian solo lagu kerohanian murid orang asli, ihtifal lughawi sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Negeri Johor tahun 2022 telah dilaksanakan secara dalam talian. Untuk pengetahuan semua, sesi penghakiman secara dalam talian telah dilaksanakan pada 27 Jun hingga 5 Julai 2022 yang lalu, melibatkan 146 peserta, 24 hakim dan 22 urusdia serta jawatan kuasa dalam ihtifal lughawi atau akronimnya ILSS pada kali ini. Dan pada hari ini kita akan mengetahui pemenang bagi setiap acara yang dipertandingkan. Sama-sama kita nantikan. نستفتح ستارة الحفل هذا اليوم باستماع إلى كلمة الترحيب التي سيلقيها محترم الفاضل الأستاذ ميزة الأكمم بخاري بن محمد علي، وهو بمنصب مساعد الموظف التربية وتعليم للتربية الإسلامية بإدارة التعليم بمنطقة كوتا تينغي. فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Luqmanul Hakim bin Mashhadi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Tuan Haji Zaimi bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, merangkap pengerusi jemaah hakim ihtifal lughawi peringkat negeri Johor. Penolong-penolong pengarah Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, pegawai-pegawai PPD Pendidikan Islam, unit Pendidikan Islam, pejabat pendidikan daerah seluruh negeri Johor, ahli-ahli jemaah hakim, barisan urustia dan pegawai-pegawai ihtifal lughawi peringkat negeri Johor. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian.
Terlebih dahulu saya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menyempurnakan majlis pengumuman keputusan dan perasmian penutup Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Johor tahun 2022. Ribuan terima kasih saya rakamkan khasnya kepada sektor pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Johor kerana telah memilih PPD Kota Tinggi selaku tuan rumah untuk pertandingan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS KPM Peringkat Negeri Johor tahun 2022. Saya mewakili Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa pengelola, barisan jemaah hakim, para urustia dan semua pihak yang turut sama membantu mengurus dan menjayakan pertandingan ini sejak dari mula sehingga ke hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya rahmati sekalian, pertandingan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS KPM Peringkat Negeri Johor ini dijalankan secara dalam talian di mana para peserta dan guru-guru membimbing masing-masing merakam video memuat naik dalam YouTube. Saya dimaklumkan bahawa acara-acara yang dipertandingkan merangkumi bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Saya merakamkan penghargaan kepada semua warga SMK Tan Sri Jaafar Albah, semua warga SK Seri Seterjaya sebagai tempat untuk venue bagi acara majlis pengumuman keputusan dan majlis perasmian penutup ILSS KPM Peringkat Negeri Johor pada tahun 2022. Syabas dan setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada semua barisan ahli jawatan kuasa di semua peringkat, barisan jemaah hakim dan semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung kerana telah berjaya melaksanakan ILSS KPM 2022 Peringkat Negeri Johor dengan berjaya dan sempurna. Saya percaya ia bukan satu perkara yang mudah, namun atas inisiatif, komitmen dan kerjasama daripada semua pihak, ia berhasil sehingga dapat memastikan perjalanan majlis ini berjalan dengan baik dan sempurna. Akhir sekali, saya bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas serta penghargaan di atas segala usaha semua pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran sepanjang pertandingan ini dijalankan. Saya sangat berharap kesinambungan dari majlis ini, para peserta yang berjaya mewakili negeri Johor dapat menghasilkan kejayaan yang cemerlang di peringkat kebangsaan kelak. Selamat maju jaya saya doakan kepada semua peserta. Dengan itu, saya akhiri ucapan aluan saya ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. شكرا جزيلا لفاضل الأستاذ ميزة الأكمل بخاري بن محمد علي مساعد الموظف التربية وتعليم للتربية الإسلامية بمنطقة كوتا تينغي لإلقاء كلمة الترحيب آنفا. Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Negeri Johor bagi tahun 2022. Solat Berikut adalah acara yang telah dipertandingkan. Mimardai Mandarin. Di Surah Al-Baqarah 第83节。朋友们，我有个谜语。我们吃饭时候有哪里一个手不边？嗨的，然后朋友们，如果要结婚，有 Berbuka Da'i cilik dan da'i cilik orang asli. Mereka telah dicatat di dalam surah Al-Kahfi ayat 20. I. Kalam Arabi. كلاما عربيا تحت الموت
وهم يتناولوا الفطور. إن للفواكه امتيازات كثيرة من ناحية تزويد الفيتامينات. أحسنتم، أتعرفون طرقا ويوفر للفرد الطاقة اللازمة للقيام بالواجبات. ويقول المعلمين والطلاب الحاضرون والحاضرات مساعد المدير يساعد. نمارس الغذاء الصحي أولا بممارسة صحن الصحة. هل سمعتم عن طبق الصحة نصف الربعين؟ هي الجسم. أولا الصحة البدنية حيث يستخدم التسلق الكثير بالمجموعة كأن اليد العليا يد المتصدق وأما السفلى يد السائل. المعطي حقيقة للمعلم، فلا شك أنه أولى الناس بالتبذير والإذن. وأحب إلى الله من المؤمن. كانت المعلمين لأنهم أهم أعمدة بناء حضارة الأمة. ما يلي: أولا الصدقات المعنوية. عليهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فوائد الآخر شجع الإسلام الصدقة لأن المتصدق تدعو له الملائكة طالبات من ممارسة هذه الرياضة وتفيد جسمهم وعقلهم من ناحية ويصيبون أو مع المجموعة. فالعقل السليم يأتي من الجسم السليم. وصفي إلى تفعيل عندك سوف يساعدك هذا الدليل وبسيط على تحقيق الدليل. أفليسوا في الإغريق tentang زيادة مهارة التفكير عن طريق زيادة ضربات القلب. وكذلك روح التنافس في المسابقات والمباريات التي تتعلق بالرياضة. ما قرأت من المادة. Kau tempatku meminta. Nyanyi solo orang asli. Getaran panggilan saya, Tahniah kepada semua peserta. Sebentar tadi kita telah menyaksikan sedikit bingkisan bersempena dengan majlis kita pada hari ini, istimewa untuk tontonan anda semua. Baiklah penonton, menjemput tuan untuk berdiri, memberi ucapan kepada kami. Kepada tuan, ruang diberi. Mohon rasmikan majlis kami. Maka dengan ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Mat Luqmanul Hakim bin Masyadi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 peringkat Negeri Johor secara dalam talian. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Yang berusaha pegawai-pegawai pendidikan daerah seluruh negeri Johor. Yang berusaha Ustaz Haji Zaimi bin Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, merangkap pengerusi Jemaah Hakim. Pegawai-pegawai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, semua pegawai-pegawai pendidikan Islam, pejabat-pejabat pendidikan seluruh negeri Johor, barisan juri dan hakim, ahli-ahli jawatan kuasa pengelola dan pelaksana, para jurulatih dan para guru pembimbing, anak-anak peserta dan para penonton maya yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita semua dapat berkumpul bersama-sama pada hari yang berbahagia ini dalam suasana endemik, bersiaran secara langsung melalui channel e-Jauhar dan Facebook rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Johor dalam menjayakan majlis pengumuman keputusan rasmi dan perasmian penutupan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Johor tahun 2022 secara dalam talian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada jawatan kuasa pelaksana pertandingan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Johor tahun 2022 secara dalam talian ini yang telah bertungkus lumus bagi memastikan kelancaran pertandingan ini. Sesungguhnya komitmen dan kerjasama anda semua amat saya hargai. Para hadirin sekalian, saya dimaklumkan bahawa pertandingan ini mendapat sambutan dan persaingan yang hebat dalam kalangan peserta. Ini merupakan suatu petunjuk yang memberangsangkan kepada kita semua bahawa pelajar-pelajar kita mempunyai potensi yang luar biasa untuk kita gilap dan ketengahkan. Penganjuran pertandingan ini adalah bertujuan untuk mengembangkan lagi potensi para pelajar ke arah pembentukan generasi yang mahir menguasai pelbagai bahasa antarabangsa seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin dan sebagainya, di samping melahirkan generasi yang berdaya saing tinggi selaras dengan matlamat melahirkan generasi Al-Quran yang berilmu, beriman, beramal dan bertakwa. Selain itu, kita juga mengharapkan agar lebih ramai para asatizah dapat menyumbangkan tenaga dan kepakaran masing-masing dalam memaksimumkan keberhasilan dan kemenjadian para pelajar kita ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Pertandingan kali ini telah dikelolakan oleh Unit Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi dengan 5 acara yang dipertandingkan, iaitu I-Da'i Cilik Sekolah Rendah, I-Mimbar Da'i Sekolah Menengah, I-Kalam Arabi Sekolah Rendah, I-Kalimatus Sabah Sekolah Menengah dan I-Mimbar Da'i Bahasa Mandarin Sekolah Menengah. Jumlah penglibatan bagi semua acara yang telah dipertandingkan ini merangkumi seramai 146 orang peserta, 24 orang hakim dan 22 orang urustia dan jawatan kuasanya. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang terlibat. Hadirin dan hadirat sekalian, sesungguhnya negara kita telah beralih kepada fasa endemik. Namun kita tetap masih memberikan ruang dan peluang kepada semua pelajar untuk terus proaktif dalam apa jua bentuk pertandingan co-curriculum maupun co-akademik secara dalam talian agar mereka terus berkarya selari dengan perkembangan dan kemajuan teknologi ICT pada era abad ke-21 ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pada era abad ke-21 ini, para asatizah dan para pelajar juga haruslah bijak menggunakan segala kemudahan yang disediakan ke arah mengembangkan bakat kreativiti masing-masing. Oleh yang demikian,
Kemahiran dan kepesatan teknologi ICT ini mampu menjana sesuatu yang bernilai dan boleh dikomersialkan, di samping mampu mendatangkan manfaat bagi diri mereka khasnya dan kepada semua pengguna amnya. Pihak kerajaan maupun pihak swasta juga telah banyak mempromosikan pelbagai program dan pertandingan secara atas talian. Di samping itu juga pelbagai hadiah dan insentif tertentu bagi menarik minat para pelajar untuk berkarya sekaligus mencungkil bakat dan kreativiti mereka. Besarlah harapan saya agar pertandingan-pertandingan seperti ini dapat diteruskan dan dikekalkan pada masa akan datang. Oleh itu, para asatizah dan para pelajar dalam negeri Johor ini diharapkan dapat membudayakan dan menghasilkan karya-karya yang lebih kreatif dan kritis mereka, dan seterusnya seimbang dari segi intelek, jasmani dan rohani, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri ucapan pada hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para pemenang yang akan diumumkan sebentar nanti. Kepada para pelajar yang tidak berjaya, janganlah berasa kecewa dan berkecil hati. Anggaplah bahawa pertandingan ini sebagai satu batu loncatan dan pengalaman berharga untuk ditambah baik pada masa hadapan. Anda semua adalah yang terbaik. Saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Johor amat berbangga atas segala usaha dan merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan Ihtifal Lughawi peringkat negeri Johor bagi tahun 2022. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pengumuman keputusan resmi dan perasmian penutupan Ihtifal Lughawi peringkat negeri Johor bagi tahun 2022 secara dalam talian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, gadis bangsawan eloknya rupa, berhias intan hendak ke pekan. Ucapan tuan tidak dilupa, sekalung penghargaan kami titipkan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Tuan Haji Mat Luqmanul Hakim bin Masyadi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, atas kesudian menyampaikan ucapan dan menutup rasmi Ihtifal Lughawi sebentar tadi. لقد حان الوقت منتظر وإعلان النتائج الرسمية للمسابقة سينتشر في احتفال اللغوي مدرسي لوزارة التعليم الماليزية سنة 2022 بولاية الجوهر الذي تم تنفيذه في جلسة الافتراضية ولتقديم استعراض مسابقة وإعلان نتائجها نرحب بسيد أستاذ محمد حنفي بن عبد الرحمن مساعد المدير العام شؤون التنمية أدب والقيام قطاع التربية الإسلامية قسم تعليمي بولاية الجوهر فليتفضل سيد الفاضل. Penonton warga maya yang budiman, tumbuh melati berwarna-warni, mekar bersemi tepian banjaran. Saat dinanti, tibalah kini, keputusan rasmi mengakhir debaran. Masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, iaitu pengumuman keputusan rasmi Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 peringkat negeri Johor secara dalam talian. Bagi menyampaikan ulasan pertandingan dan mengumumkan keputusan, dipersilakan Ustaz Muhammad Hanafi bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berusaha Tuan Haji Mat Luqmanul Hakim bin Mashhadi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Fadil bin Ishaq, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Tinggi selaku Tuan Rumah Ihtifal Lughawi Peringkat Negeri Johor. Yang dihormati Ustaz Maizatul Akmal Buhari bin Muhammad Ali, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi selaku Pengelola Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi Peringkat Negeri Johor 2022 dan seluruh jawatankuasa pelaksana. Yang dihormati pegawai-pegawai dari Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam Pejabat Pendidikan Daerah seluruh Negeri Johor, Pengetua dan Guru Besar seluruh Negeri Johor, Pegawai-pegawai teknikal negeri dan daerah, barisan panel hakim, para jurulatih, guru-guru pembimbing, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bersua secara maya dalam majlis pengumuman rasmi keputusan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS Kementerian Pendidikan Malaysia bagi Peringkat Negeri Johor tahun 2022. Sebelum kita mengumumkan keputusan rasmi penuh bagi ILSS bagi tahun ini, suka kita berkongsi berkaitan dengan ulasan jemaah hakim yang telah dirumuskan pada hari akhir ILSS ini untuk maklumat dan perhatian semua guru dan pelajar sekalian. Bagi acara I-Da'i Cilik Rendah kategori lelaki, ulasan jemaah hakim secara keseluruhan penyampaian sangat baik dan memuaskan. Ada peningkatan dari tahun-tahun yang lalu. Kemampuan peserta menjiwai persembahan tahniah diucapkan. Dan terdapat beberapa kekurangan, terutama kesilapan tajwid ketika membaca ayat Al-Quran dan perlu memperbaiki bacaan dan hendaklah ketika penyampaian dalam keadaan yang terbaik. Penyampaian perlu santai tapi sampai, dan dapatan hakim masih ada peserta yang menggunakan teks plagiat. Berikut diumumkan keputusan bagi acara I-Da'i Cilik Rendah bagi kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Syed Adil Rayyan bin Syed Nurul Fazli dari SK Seri Setiajaya yang mewakili daerah Kota Tinggi dengan markahnya 86%. Bagi tempat kedua disandang oleh Syekh Muhammad Ilman bin Syekh Abdullah dari SK Taman Molek mewakili daerah Pasir Gudang dengan markah 87%. Manakala Johan bagi acara I-Da'i Cilik Rendah bagi kategori lelaki disandang oleh Faiz Haziq bin Adham Rian dari SK Api-Api mewakili daerah Pontian dengan markah 92%. Berikut merupakan keputusan bagi acara I-Da'i Cilik Rendah kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Fatimah Zarah binti Muhammad Nur Aidil dari SK Bandar Tinam mewakili daerah Keluang dengan markah 88%. Manakala naib Johan disandang oleh Erin Natasha binti Zawawi dari SK Taman Molek mewakili daerah Pasir Gudang dengan markah 91%. Manakala Johan disandang oleh Nur Fatin Erdina binti Muhammad Zamri dari SK Bandar Pontian mewakili daerah Pontian dengan markah 93%. Bagi acara I-Kalam Arabi, ulasan jemaah hakim seperti berikut. Yang pertama, bagi teks I-Kalam Arabi, kebanyakannya sama dan tidak diolah serta dibuat kesimpulan bagi setiap isi. Ulasan kedua, lahjah Arab perlu diberikan penambahbaikan. Yang ketiga, ada peserta yang ketara tidak menghafal dan dibantu dengan teks. Yang keempat, terdapat video yang disunting dari sudut durasi masa. Berikut disampaikan keputusan bagi acara I-Kalam Arabi kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Wafiyuddin bin Irwan dari SK Pasir Gudang 3 mewakili daerah Pasir Gudang dengan markah 81%. Manakala naib Johan disandang oleh Muhammad Syahir bin Safiyuddin dari SK Bandar Putra daerah Kulai dengan markah 83%.
manakala Johan disandang oleh Muhammad Nazif Rafiq bin Razwan dari SK Penghulu Saleh daerah Batu Pahat dengan memperolehi 85 markah. Berikut disampaikan keputusan bagi acara E Kalam Arabi kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Nur Husna Zafirah binti Muhammad Hairi dari SK Seri Tangkak mewakili daerah Tangkak dengan memperolehi 83 markah. Naib Johan disandang oleh Aira Nisrina binti Muhammad Azrul Syam dari SK Bandar Pontian mewakili daerah Pontian dengan markah 85%. Manakala Johan disandang oleh Sumayyah binti Syarul Hisham dari SK Pasir Gudang 4 mewakili daerah Pasir Gudang dengan markah 89%. Seterusnya bagi acara E Mimbar Da'i. Berikut ulasan daripada jemaah hakim. Bagi penyampaian, semua peserta menyampaikan isi dengan baik dan memenuhi syarat pertandingan. Dan terdapat peserta yang tidak dapat menyampaikan dengan baik, intonasi biasa, tiada unsur kecindan dan memek muka. Manakala dari sudut isi pula terdapat penggunaan isi dalil yang baik dan penguasaan kupasan tajuk yang longgar tetapi mudah difahami. Bagi kategori bahasa pula, penggunaan bahasa yang baik namun masih ada yang tersekat dan tidak lancar. Berikut disampaikan keputusan bagi acara E Mimbar Da'i menengah kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Amirul Shah dari SMK Bandar Penawar mewakili daerah Kota Tinggi dengan memperolehi 84 markah. Tempat kedua disandang oleh Muhammad Darwish Shah bin Syahrali dari SMK Mahat Muar mewakili daerah Muar dengan memperolehi 87 markah. Manakala Johan disandang oleh Muhammad Aiman Hakim bin Alwi mewakili daerah Pontian dari Ma'had Pontian dengan memperolehi 92 markah. Seterusnya keputusan bagi acara E Mimbar Da'i menengah kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Zeti Aziza binti Yahya dari SMK Seri Tanjung mewakili daerah Pontian dengan memperolehi 87 markah. Manakala Naib Johan disandang oleh Husna Batrisha binti Aminuddin dari SMK Mahat Muar mewakili daerah Muar dengan memperolehi 88%. Manakala Johan bagi acara E Mimbar Da'i menengah kategori perempuan disandang oleh Insyirah Afiqah binti Syamsul dari SMKA Datuk Panggawa Timur mewakili daerah Pasir Gudang dengan memperolehi 89 markah. Seterusnya kita ikuti ulasan jemaah hakim bagi acara E Kalimatus Sabah menengah rendah bagi kategori lelaki dan perempuan. Dari sudut penyampaian memuaskan tetapi perlu dipertingkatkan dari sudut lahjah Arab dan kebanyakan seperti membaca teks di belakang layar dan ada peserta seperti dalam syarahan dan bercerita. Dan dari segi isi pula, ada peserta melontarkan isi tanpa dalil dan huraian terlalu ringkas dan isi tidak tepat ataupun kurang sesuai. Manakala ulasan hakim dari sudut bahasa pula, terdapat kesilapan kawaid bagi kebanyakan peserta dan uslub tidak kearaban. Berikut disampaikan keputusan bagi acara E Kalimatus Sabah menengah rendah bagi kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Ahmad Hafi Irfan bin Hamzah dari SMA Parit Raja mewakili daerah Batu Pahat dengan markahnya 87.2%. Manakala Naib Johan disandang oleh Ilhan Hafi bin Muhammad Shazrin dari SMK Mahat Muar mewakili daerah Muar dengan markah diperolehi 88.3%. Manakala Johan bagi acara E Kalimatus Sabah menengah rendah kategori lelaki disandang oleh Muhammad Adam bin Khairul Zaman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Keluang dari daerah Keluang dengan memperoleh markah 89.3%. Berikut merupakan keputusan bagi acara E Kalimatus Sabah menengah rendah kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Fatimah Az-Zahra binti Zaini
Dari SMK Seri Gading, mewakili daerah Batu Pahat dengan markah 81.9%. Manakala Naib Johan disandang oleh Salsabila binti Muhammad Sofyan dari Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur, daerah Pontian dengan memperolehi 89.2%. Manakala Johan bagi acara Kalimatul Sabah Menengah Rendah kategori perempuan disandang oleh Inas Rania binti Muhammad Nazam dari SMK Mahat Mua, daerah Mua dengan memperolehi 90.6%. Seterusnya bagi acara Kalimatul Sabah menengah atas, ulasan jemaah hakim secara keseluruhan, penyampaian peserta memuaskan kecuali terdapat beberapa masalah teknikal dari segi audio dan props serta pencahayaan yang kurang sesuai. Terdapat segelintir peserta yang kelihatan seperti melihat teks di hadapan, rakaman selain daripada pergerakan peserta yang kurang sesuai. Dari segi bahasa pula, semua peserta dapat menggunakan bahasa Arab yang standard. Namun masih juga terdapat kesalahan dari sudut tata bahasa dan laras bahasa. Manakala dari segi isi, terdapat sebahagian peserta yang memberikan mukadimah terlalu panjang dan tidak mengemukakan isi yang cukup, iaitu sekurang-kurangnya 3 isi. Terdapat juga peserta yang menyampaikan isi tanpa dalil dan menyatakan sumber, dan segelintir peserta tidak dapat menghuraikan isi dengan baik. Seterusnya, kita berpindah kepada keputusan Kalimatul Sabah menengah atas kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Raqwan Naif bin Muhammad Rafi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, mewakili daerah Pasir Gudang dengan memperolehi 90%. Manakala Naib Johan disandang oleh Muhammad Khairul Iman bin Sanuddin dari SMK Mahat Mua dari daerah Mua dengan 91 markah. Manakala Johan bagi acara Kalimatul Sabah menengah atas lelaki disandang oleh Amirul Hadi bin Ahmad Tabrani dari SM Sekolah Menengah Agama Arab An-Nur, daerah Pontian dengan memperolehi 93 markah. Berikut merupakan keputusan bagi acara Kalimatul Sabah menengah atas kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Aisyah Nabilah binti Khairun Nazir dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, Pasir Gudang dengan memperolehi 87 markah. Manakala Naib Johan disandang oleh Siti Fazilah binti Muhammad Fauzi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading, daerah Batu Pahat dengan memperolehi 88 markah. Manakala Johan bagi acara Kalimatul Sabah menengah atas kategori perempuan disandang oleh Nur Alia Khairiyah binti Abdul Halim dari Sekolah Menengah Mahat Pontian dengan markah 89%. Syabas diucapkan. Seterusnya, ulasan jemaah hakim bagi acara Mimbar Da'i Bahasa Mandarin Menengah. Untuk sebutan S dan H boleh diperbaiki untuk akan datang, manakala gaya persembahan dan penggunaan pentas boleh ditingkatkan. Juga terdapat peserta yang terlibat dengan kesalahan dalam bacaan ayat Al-Quran dan sebahagian peserta tidak menghuraikan isi yang disampaikan. Seterusnya, keputusan bagi acara Mimbar Da'i Bahasa Mandarin Menengah kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Mursyidul Aflah bin Abdul Rashid dari Sekolah Menengah Agama Parit Raja Batu Pahat dengan 87 markah. Manakala Naib Johan disandang oleh putera Muhammad Afiq bin Muhammad Fauzul Azmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Perhentian, daerah Pontian dengan memperolehi 88 markah. Manakala Johan disandang oleh Muhammad Nazir Huzaifi bin Muhammad Khalid dari SMK Mahat Mua dengan memperolehi 92 markah. Berikut merupakan keputusan bagi acara Mimbar Da'i Bahasa Mandarin Menengah bagi kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Siti Nadirah Izzati binti Muhammad Nasiruddin dari Sekolah Menengah Agama Parit Raja, daerah Batu Pahat dengan memperolehi 85 markah. Manakala Naib Johan disandang oleh Melissa Aliyah Toh binti Daniel Toh dari SMK Datuk Penggawa Timur, Pasir Gudang dengan memperolehi 87 markah. Manakala Johan
disandang oleh Nur Balqisjah binti Khairul Nazri dari SMK Himahat Muar dengan memperolehi 93 markah. Seterusnya, ulasan hakim bagi acara Da'i Cilik Maharajan Orang Asli. Secara keseluruhan, penyampaian di tahap sederhana dan jurang penyampaian antara peserta sangat ketara. Terdapat peserta yang tidak menghafaz teks dan terpaksa menggunakan layar. Seterusnya, kita berpindah kepada keputusan bagi acara Da'i Cilik Maharajan Orang Asli kategori lelaki. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Faiz Syahmi bin Muhammad Syahib dari SK Kampung Baru mewakili daerah Batu Pahat dengan memperoleh markah 72%. Manakala naib johan disandang oleh Koh Hoi Meng Elias Kamil Arifin bin Abdullah dari SK Pasir Putih daerah Pasir Gudang dengan memperolehi 81 markah. Manakala johan bagi acara Da'i Cilik Maharajan Orang Asli kategori lelaki disandang oleh Muhammad Noh Islam bin Muhammad Nizam dari SK Benot daerah Pontian dengan memperolehi 84 markah. Berikut merupakan keputusan bagi acara Da'i Cilik Maharajan Orang Asli kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Mariatul Hidayah binti Zakaria dari SK Pasir Putih mewakili daerah Pasir Gudang dengan mendapat 81%. Naib johan disandang oleh Nurdia Adawiyah binti Muhammad Asri dari SK Bandar mewakili daerah Batu Pahat dengan memperolehi 84%. Manakala johan bagi acara Da'i Cilik Maharajan Orang Asli kategori perempuan disandang oleh Kristina Kaisara binti Muhammad Khairul dari SK Benot mewakili daerah Pontian dengan memperolehi 85%. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk seterusnya kita berpindah kepada ulasan hakim bagi acara pertandingan nyanyian solo lagu kerohanian. Terdapat beberapa kelemahan yang telah diberikan ulasan oleh jemaah hakim, antaranya ketepatan pitch yang kurang memuaskan, pemilihan lagu yang kurang sesuai dengan range suara, begitu juga dengan keseimbangan antara suara dan muzik perlu dipertingkatkan. Manakala kualiti rakaman kebanyakan peserta didapati kurang memuaskan, teknik vokal perlu dipertingkatkan oleh para peserta dan ada peserta yang didapati terdapat sedikit tersasar dari sudut tempo lagu yang disampaikan. Seterusnya, keputusan bagi acara pertandingan nyanyian solo lagu kerohanian kategori lelaki bagi ihtifal lughawi sekolah-sekolah KPM peringkat negeri Johor bagi tahun 2022. Tempat ketiga disandang oleh Muhammad Aizri bin Abdullah dari SK Pasir Putih mewakili daerah Johor Baru dengan memperolehi 49 markah. Manakala naib johan disandang oleh Muhammad Izzuan Danish bin Seli dari SK Rengit mewakili daerah Batu Pahat dengan memperolehi 57 markah. Manakala johan bagi acara pertandingan nyanyian solo lagu kerohanian kategori lelaki disandang oleh Wan Hafizul Ikram bin Wan Harizal dari SK Benot mewakili daerah Pontian dengan memperolehi 66 markah. Berikut merupakan keputusan bagi acara pertandingan nyanyian solo lagu kerohanian kategori perempuan. Tempat ketiga disandang oleh Siti Nur Sakinah binti Abdullah dari SK Pengkalan Terih daerah Keluang dengan memperolehi 55.5 markah. Naib johan disandang oleh Putri Alisa binti Muhammad Rafi dari SK Rengit mewakili daerah Batu Pahat dengan memperolehi 63.5 markah. Manakala johan bagi acara pertandingan nyanyian solo lagu kerohanian kategori perempuan peringkat negeri Johor disandang oleh Dia Arfa Kaisara binti Muhammad Hambali dari SK Bandar Pontian mewakili daerah Pontian dengan markah 75.5. Syabas diucapkan. Yang terakhir akan diumumkan johan keseluruhan bagi ihtifal lughawi sekolah-sekolah ILSS KPM peringkat negeri Johor bagi tahun 2022.
secara keseluruhan disandang oleh daerah Pontian. Tambah diucapkan bagi yang berjaya ucapkan tahniah, yang belum berjaya mudah-mudahan berjaya pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Hanafi bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah Pembangunan Adab dan Nilai, Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Johor untuk menyampaikan ulasan dan mengumumkan keputusan rasmi. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang. مع تغريد عصافر الصباح فلنشاهد أيها المشاهدون الكرام إلقاء النشيد الديني منفرد فلنشاهد سويا. telah bersatu karena keangkuhan ku pinggir kasihmu. Kini baru ku sedari abadinya cinta hingga akhir nafasku. Walau kau ku sayangi, ku turut kata kau yang terluka. Maafku tak sempurna, kiranya di kau tak bahagia. Jiwaku merawat perasaan saat ku kehilangan.
وكذا أداء النشيد الفردي الذي قدمه مطربة حنيس بنت جوهر من المدرسة الثانوية تنسري جعفر البار وطنية. وشكرا جزيلا. Dengan berakhirnya persembahan nasyid solo sebentar tadi, maka kita telah sampai ke penghujung acara. Majlis dengan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada yang berbahagia Tuan atas kesudian hadir dan memeriahkan majlis kita pada hari yang bersejarah ini bagi menjayakan Ihtifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2022 peringkat negeri Johor secara dalam talian, terutamanya kepada para hakim, para peserta, guru pembimbing, ibu bapa, guru setia dan jawatan kuasa pelaksana, para penonton serta semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak. Di kesempatan ini, kami mewakili pihak majlis dan jawatan kuasa penganjur ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang majlis ini dijalankan. Terima kasih diucapkan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, warga pendidik daerah Kota Tinggi. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. شكرا على ثقتكم بنا جماهير معلمي Kota Tinggi متواضعين. سعدنا بخدمتكم. Kita akhiri majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.